Okey, sekarang pukul 11.07 11 Julai 2019. Jadi sekarang dalam tempoh 1 jam di laman Facebook e-usahawan MY, nama saya Suraya Ali. Saya merupakan salah seorang daripada master trainer untuk program e-usahawan anjuran MDEC. Jadi 1 jam ni topik kita ialah blog dan SEO. Sepanjang sesi kita berlangsung, kalau tuan-puan ada sebarang soalan, boleh tulis je dekat bahagian komen. Kalau tak, saya mungkin saya akan teruskan juga perkongsian dan boleh nak like boleh, komen boleh, nak share boleh, sebab sepanjang program e-usahawan kita ada banyak sangat inisiatif-inisiatif untuk usahawan-usahawan, sama ada yang baru mula ataupun belum mula lagi tapi nak mulakan perniagaan, ataupun yang dah lama bermula. Dia ada banyak sangat insentif untuk bahagian latihan. Jadi teruskan like, komen, share page e-usahawan MY. Sementara 1 jam belajar, kita belajarlah kan, kita just refresh balik idea. 1 jam tentang blog dan juga SEO. Okey, sebelum kita mulalah untuk first time, siapa yang mungkin pertama kali datang, boleh rasanya dekat bawah tu ada komen. Kita tengok sekejap, saya masuk sekejap. Masuk dekat page e-usahawan. Ada like, komen dan share. Boleh share dekat page sendiri, dekat Facebook sendiri. Tajuk dia boleh tajuk blog dan juga SEO. Okay, kita share. Share now. Kalau share now, dia akan terus ke FB kita. Kalau share saja, dia akan tanya kita nak pilih ke mana, kita nak share ke mana. Mungkin ada yang ada grup kawan-kawan usahawan, boleh kongsikan topik hari ni, topik blog dan juga SEO. Sekejap saya sharekan ya. Okey. E-usahawan MY untuk topik blog dan SEO. Okey. Klik push. Dah sudah. Okey, kita mula. Okey, apakah itu blog dan juga SEO? Bagi usahawan ataupun individu ataupun penulis ataupun orang yang bekerja, dia ada banyak ruang untuk buat online marketing. Zaman sekarang lah, nak compare tu, kalau kita nak compare mungkin 20 tahun lepas kan, internet mula 1997, ni dah 2019. So internet lebih kurang berusia dalam 22 tahun kan, 20 tahun 2007. Macam nak kira ni 1997 sampailah tahun 2019. So dah lama lah, dah orang kata dah remaja lah. Okey, berbanding dulu-dulu bila kita nak buat online marketing, compact tu sekarang dia lebih mudah. Dan bila kawan-kawan nak buat online marketing, dia bukanlah satu perkara yang kawan-kawan boleh decide. Maksudnya tuan-puan kata, bukan nak decide, maksudnya kita tak boleh buat satu je. Ada orang dia kata saya pandai Instagram je, so saya nak buat dekat Instagram je. Betul, tapi tak berapa betul lah. Maksudnya betul kalau kita pandai Instagram, kita guna Instagram. Kalau kita guna Instagram, kita guna Instagram lah. Kalau kita guna, ada komen ni, alah audio kurang memuaskan, macam mana nak bagi dia okey? Sekejap. Okey, boleh tak kawan-kawan sebelum Cik Su mulakan, boleh tak kawan-kawan
kawan-kawan check sama ada dah cukup kuat ataupun masih tak berapa dengar. Kita dengar sekejap. Tak seronok juga kan, dah kongsi-kongsi tapi tak berapa dengar. Okey. Rasanya sepatutnya macam sekarang kawan-kawan dah mula dengar lah. Tapi boleh tinggalkan komen Okay, kita teruskan. Okey, bila nak buat online marketing, dia bukannya pilih satu sahaja. Maksudnya kita nak pilih IG je ke, ataupun kita nak pilih Facebook je ke, ataupun kita nak pilih blog saja. Kita tak pilih satu saja. At least kalau katakanlah kawan-kawan macam saya baru nak mula. Untuk yang baru nak mula, at least belajarlah 3 perkara. 3 perkara maksudnya at least 3 channel yang kawan-kawan expert. Kalau tak expert ni kena jadikan expert jugalah. 3 perkara ni contohnya lah siapa nak guna Instagram, siapa nak guna Facebook, siapa nak guna IG, Instagram lah, siapa nak guna Twitter, siapa nak guna blog. At least kena mahirkan 3. Tapi dalam ketiga-tiga tu yang paling penting ialah website ataupun kita punya blog. Boleh? Maksudnya satu kena website, kedua dan ketiga tu pilihlah. Kalau yang famous ataupun yang selalu digunakan di Malaysia ni, kita guna Facebook dan juga Instagram. Boleh? So kita nak buat online marketing, kena ada at least 3 channel. So hari ni topik kita ialah blog dan SEO yang merupakan channel yang pertama. Okey, sebelum tu kita mula. Kalau kawan-kawan ada tanya soalan, tanya je di bahagian komen dan Cik Su really appreciate kawan-kawan yang tinggalkan komen macam maklumkan okey suara dah jelas ataupun suara tak jelas, boleh bagi tahu. Okey, apakah itu blog? Kita ni dia. Okey. Apakah itu blog? Selalu orang mula berniaga dia akan mula dengan website ataupun Facebook, whichever yang dia selesa. Okey, tapi mungkin selepas hari ini kita boleh mula mengubah persepsi kita ataupun kita boleh mula kongsi dengan kawan-kawan yang lain. Bila nak mula berniaga mesti ada blog. Mesti ada blog. Blog tu apa? Ada certain orang dia cakap, Cik Su saya ada website je tak ada blog. Ataupun Cik Su blog tu nak sembang-sembang saya tak sukalah sembang-sembang sangat kan. Okey. Cik Su tuliskan dulu. Apa itu blog? Okey. Weblog. Alamak, macam nak tulis terbalik. Tulis terbalik macam ni lah kan? Sekejap. Weblog. Apakah itu blog? Dia asal dia dulu-dulu tu zaman mula-mula internet ataupun orang start ada website, organisasi ada website. Semua organisasi sama ada di Malaysia lah, di Malaysia ataupun di luar Malaysia dah mula ada website. Bila dia ada website, dia kena ada website lah. Bila dia buat website, dulu buat website susah. Dia perlukan lebih daripada seorang. Sekarang macam satu orang dah boleh buat website sendiri kan. Kadang-kadang satu orang dah boleh buat banyak website sekarang. Tapi 20 tahun lepas it's not easy. So satu website biasanya akan ada 5-6 orang satu tim lah. Belum lagi designer dia, belum lagi dia punya content writer, belum lagi dia punya, dan kadang-kadang belum lagi masuk orang-orang tu baru nak develop website tu sendiri pun perlukan ramai. Bila perlukan ramai, dia ada satu ruang nama dia weblog. Tempat ni ada dalam website. So setiap kali website builder ni bekerja, dia kena tinggalkan komen apa last changes yang dibuat dekat website tu. Jadi bila orang lain masuk kerja ataupun bila orang lain log in, dia masuk je dekat komputer dia akan terus tengok apakah yang ada di weblog yang paling latest. Macam itulah cerita dia.
Kemudian kita mula dapati macam senanglah ada tempat tulis-tulis ni. Jadi dekat situlah start ada blog. Blog macam ni. Start ada blog. Jadi maksud dia sini. Macam ni. Terbalik. Jadi maksud dia blog tu dia bukan berasingan dengan website. Kalau yang ada website, siapa yang ada website dia dah boleh mula ada blog. Kalau dia upah orang untuk buat, just tanyakan untuk tambahkan ruang untuk tulis blog. Kalau yang ada blog, dia punya blog tu ialah dia punya website lah. Cuma dia buat dia punya website tu dalam bentuk blog. Jadi tak ada beza ada website ataupun ada blog ataupun ada website tapi tak ada blog. Simple je benda tu sebab kedua-duanya berada di dalam internet. Di dalam internet lah. Maksudnya kedua-duanya berada di dalam internet. Itu yang pertama. Boleh? Jadi kawan-kawan yang mendengar, thank you tinggalkan komen. Thank you Puan Lili Mamat sebab bila kawan-kawan tinggalkan komen, Cik Su fahamlah yang kawan-kawan suara dapat dengar suara Cik Su. Okay. So siapa ada website, dia kena ada ruang untuk tempat tulis blog. Siapa ada blog, itulah website dia. Kalau dia nak tambah, dia nak ubah, dia just adjust sikit-sikit je. Dan dia bukanlah benda yang berasingan. Okey, katalah, okey Cik Su, sekarang apakah itu SEO? Blog lah kan, tempat kita tulis. Apakah itu SEO? SEO ni ialah SEO. Apa itu SEO? S ialah untuk search. SEARCH. Search, cari. E untuk engine. O untuk optimization. Okey, macam ni. Search engine optimization. Kita balikkan. Search engine optimization. Kita kena tulis terbalik. Okey, search engine optimization. Bila kita search, kita kan search. Sekarang orang suka guna Google lah untuk search kan. So bila search ni lebih dapat dikaitkan dengan Google. Macam kita kata, nak carilah pasal kedai makan dekat Ceras yang sedap. Orang akan kata Google je. Ataupun nak belajar online marketing lah dengan Cik Su, macam nak belajar. Google je. Google tu dia dah menggantikan kata kerja, adjektif iaitu search, cari. Okay, so lebih kurang S tu search, E tu engine, Google tu ialah sebuah engine, O ni optimization. Optimization maksud dia bila kita buat blog, tadi kan kita buat website kan, kita buat blog, kita nak kita punya blog berada di page yang pertama. Page pertama. Google ada banyak page tapi kadang-kadang kita tak perasan sebab kita guna ataupun melayari dia guna handphone. Banyak orang guna handphone kan, tapi sebenarnya Google ada dekat bawah tu dia akan ada tulis tuliskan terbalik. Macam ni. Google dia ada sampai 10 page. Kita tak nak maximize. Maximize tu maksud kita tak nak kita punya blog berada dekat 10 page. Itu bukan yang kita nak. Tapi yang kita nak, kita punya website berada dekat page yang pertama. Ni page pertama kan? Page pertama. Dan berada di top 3. Maksudnya top 3. Page pertama dan juga 1, 2, 3. Page 1, 2, 3. Maksudnya search engine optimization ialah kita nak kita punya website berada dekat page pertama sebab Google ada banyak page. Dan dah lah yang pertama kita nak top 3. So itu ialah search engine optimization untuk Google. Okey. Macam mana nak buat, kita akan belajar lepas ni lah. Tapi untuk kita tahu, satu perkara ialah website tu sama dengan blog. Dia tak ada beza. Dia ialah benda ataupun website kita
as long as berada kat internet, samalah tu website dan juga blog. Perkara yang kedua pula, search engine optimization ialah S untuk search carian, E ialah engine, O ialah optimization, sebab kita tak nak pun 10 page ni, kita nak page yang pertama dan juga top 3. Kenapa kita nak page pertama? Kenapa kita nak buat website, nak buat blog berada kat page pertama? Sebab lebih kurang 90%, ramai tau, 90% tu, katalah ada 100 orang, 10 orang lah, 10 orang, 9 orang tu, katalah ada 10 orang, 9 orang tu hanya baca page pertama, hanya scroll page pertama je kalau dekat phone. Dan daripada yang 9 orang tu dah lah 9, so baki ada kat sini kan, baru masuk baki yang lagi satu tu, barulah masuk page 2, page ketiga dan seterusnya. Jarang sangatlah orang scroll ke page yang seterusnya. Dan daripada 9 orang tu pula, lebih kurang 70% dia pergi dekat nombor 1, nombor 2 dengan nombor 3 sahaja website yang berada kat page pertama, kedua dan ketiga. Jadi dia tak kalau kita ada penuh sampai bawah pun tak memberi makna sangat. Tapi tak apalah, kalau mula-mula ni macam Cik Su, saya masih berada kat page kedua, it's okay. Sebab tu kita nak buat SEO, sebab tu kita nak belajar supaya kita punya blog berada dekat page pertama. Tapi kalau ada yang tanya Cik Su, saya tak ada lagi lah blog Cik Su, ataupun saya nak buat SEO ni tapi saya tak ada blog. Okay, pertama sekali kena ada blog lah, sama ada belajar yang percuma, jadi percuma boleh buat ataupun boleh upah orang juga. So kena ada juga blog dulu, barulah boleh buat SEO untuk Google. Tapi kalau ada Facebook, ada IG, kita boleh buat SEO untuk Facebook dan untuk Instagram pula. Siapa yang guna Pinterest, dia ada SEO for Pinterest. Siapa yang guna YouTube, dia ada SEO for Pinterest. Tapi hari ni topik kita ialah SEO untuk blog, untuk Google. Boleh? Okay, so Cik Su bacakan, Cik Su baca yang ada Nick Nok, Zalina, thank you, I follow Cik Su, thank you. Sheila, saya memang dah belajar dengan Cik Su, memang best keyword, dah mencanak-canak. Sekarang ni bantu SEO. Thank you Sheila. Cik Su mengajar, tapi yang paling penting ialah peserta tu dia buat sendiri, dan Sheila dan tim memang bersungguh-sungguh belajar dan nak buat. Jadi sebab tu dia jadi. Okey, untuk Tuan Mofas Sulaiman, Coach Faz, bila next class? Kalau kelas untuk SEO dan juga blog, kita belajar 28 Julai. 28 Julai hari Ahad. So kita belajarlah macam nak tulis, macam nak naikkan SEO for Google. Boleh? SEO for Google. Thank you. Azliana pun tulis best kelas dengan Cik Su, seronok. Sebenarnya Cik Su kena cakap macam tu, sebab yang menyeronokkan Cik Su ialah peserta. Bila peserta tu datang dengan hati yang gembira kan, cikgu dia apa seronok, sebab kita pun berkongsi kegembiraan yang sama, orang belajar kan. Okey, so pertama tadi blog sama dengan website, dan yang kedua SEO ialah search engine optimization. Maksudnya nak naik page pertama dan top 3 yang atas. Okey, katalah kita kata Cik Su, saya dah memang top pertama. Memang dah top pertama maksudnya kalau orang cari bisnes saya tu memang page pertama. Tapi saya bayarlah, dia katakan. Okey, bila dalam kelas, betul lah juga, bukan semua benda free kan, kita adalah juga yang boleh dibayar. Jadi kalau kita tengok Google punya fisiotomi, maksudnya apakah kedudukan Google tu, kedudukan Google punya carian. Okey, bila kita guna phone, kita tak perasan sangat sebab screen phone tu dia kecil. Tapi sebagai usahawan, sebagai yang menyertai hari ni, kita kena tahulah Google tu ada apa sebenarnya dalam satu page dia tu. Yang pertama, dia akan letakkan bila kita cari sesuatu, kalau kita cari sesuatu dekat laptop, kalau cari laptop lagi nampak. So dia akan letakkan top yang paling 3. Sekejap edit. Okay. Kalau perasan, dia ada tulis ads untuk iklan, dan bawah pun ada. So dia siapkan, kadang-kadang dia siapkan 4 dekat atas dan 4 dekat bawah. Maksudnya untuk pengiklan. Jadi dalam satu waktu boleh 8 orang lah, 8 organisasi ke, 8 individu ke, 8 entiti ke mengiklankan bisnes dia. Iklan tu maksud dia bayar guna Google Ads, dan bila orang cari je dekat atas ni apa-apa ataupun keyword yang dicari,
dia akan naiklah dekat page pertama. Ini pun boleh juga, nama dia Google Ads. So kena masuk kelas boleh, nak belajar sendiri pun boleh, tapi elok masuk kelas lah, boleh tanya kan. So ni kita belajar guna Google Ads. Tapi apa yang kita nak betul-betul buat, sebenarnya kita nak naik secara organik. Bila naik secara organik, kat mana website kita akan berada? Dia akan berada dekat dekat sini, dekat tengah-tengah. Ni satu. Antara Google Ads yang bawah ni orang iklan, kemudian dia akan berada tengah-tengah. Yang ni nama dia organik. Saya tulis organik. Okey. Organik maksud dia kita tak bayar pun dia akan berada dekat first page. Tapi nak kata kita tak bayar tu tak juga, cuk. Sebab bila kita guna internet ni, kita buat online marketing, kita ada juga kos. Kos kita ialah staff kita, laptop kita, internet kita. So masa kita pergi kelas, masa kita duit yang kita bayar pergi kelas. Jadi maksud dia bukanlah organik ni totally free. Kita panggil organik ni walaupun kita tak bayar Google Ads, insya-Allah bila kita berada dekat bila kita buat, kita akan berada dekat first page dan juga top 3. Inilah tempat yang kita nak. Ni objektif kita. Nombor satu page pertama, top 3. Itu je yang kita nak website kita berada dekat situ. Okey, ni ialah kedudukan tempat letak duduk Google ni lah. Tempat letak duduk Google. Okey, ini hari ni ialah tajuk SEO for Google. Jadi Cik Su ulang balik, ada orang dia tak ada lagi Google, dia tak ada lagi blog, dia boleh juga gunakan SEO untuk Facebook ataupun SEO untuk Instagram ataupun any SEO untuk YouTube. Dia berbeza tapi tak jauh beza dia. Boleh? So basically kita dah siap asas lah untuk kita tahu blog tu sama dengan website. Nombor 2 ialah SEO tu apa, kita nak naik first page, top 3 sebab orang duduk kat situ. Nombor 3 ialah kita tahu kedudukan dalam Google itu sendiri. Maksudnya bila kita masuk je Google untuk satu kata carian, kat mana sebenarnya kita punya page tu akan berada. Okay. Ada orang dia tanya, oh ya, sebelum tu Cik Su reply dululah kan. Ada kawan-kawan yang tulis, Azan Faizal tulis, hai Cik Su, hai. Tadi Cik Su masuk tak kenalkan diri, nama saya Suraya Ali. Bagi kawan-kawan yang nak panggil, ada nak panggil Su pun boleh, ada yang nak panggil Cik Su pun boleh, ada nak panggil Kak Su pun boleh. Yang mana selesa lah, tapi biasanya dekat internet ataupun bila berhadapan ataupun dalam kelas, Cik Su biasakan panggil Cik Su, senang kan. Cik Su ni kalau orang yang lebih berusia, kawan-kawan Cik Su dekat Kedah, kadang dia panggil Cik Su, dia pun panggil kan. Kalau orang yang Johor pun dia pun panggil Cik ni, pangkat-pangkat macam makcik kan. Cik Su dah pangkat-pangkat makcik. So boleh je panggil Cik pun boleh, Cik Su. Okey. So sekarang kita akan masuk dekat Cik Su nak tegur tadi ya. Hai Azan, hai Sharina. Sharina, Cik Su memang best bila belajar SEO dan juga online marketing. Thank you Sharina. Sharina pun banyak ajar Cik Su dekat bahagian teknikal yang sebenarnya kalau benda tu kalau kita tanya cikgu lagi faham, dan sampai hari ni pun Cik Su memudahkan cikgu juga untuk belajar. Belum pandai lagi. Kemudian Puan Lili Mamat lawa tudung Cik Su hari ni. Thank you sebabnya hari ni lama jugalah Cik Su nak pilih warna biru ke, ni hijau ke, ni hitam ke kan. Tapi ambil lah tudung warna ni. Kemudian Salwa, hai Cik Su, hai Salwa. Thank you tegur Cik Su. Thank you berada dalam live ni. Thank you Siti Rohana Ana. Hai Ana. Thank you Ana. Ana banyak temankan Cik Su buat kelas dekat Penang. Thank you. Mufas, Coach Fas, Cik Su comel. Dah comel lah, dah tua kan. So Dalila, hai cikgu, hai Dalila. Okay, so kita teruskan belajar boleh. SEO for Google dan juga blog. Okay,
tadi kita kata ramai orang dia cakap Cik Su, ada juga yang kata Cik Su saya dah naik dah first page. Kata carian ialah bisnes saya. Oh, apa dia? ABC Sdn Bhd. Contoh kan. Ataupun Cik Su kalau saya cari, katalah saya ni jual kari pap kan, kari pap frozen, katalah kari pap frozen ABC. Saya dah naik dah. Pertama sekali baguslah sebab dah naik tu maksudnya kita ada blog lah, ada blog barulah boleh naik. Ada orang dia cakap Cik Su saya ada Facebook tapi kalau cari dah jumpa juga saya. Okey, Facebook dan juga Google. Cik Su tulis kat sini FB Google. Okey, macam ni lah. Kawan-kawan boleh tanya soalan, nak tinggal soalan. Kelas blog untuk belajar menulis ialah pada 28 Julai. 28 Julai. So, kita boleh belajar, betul-betul belajar menulis. Hari ni pun kita belajar juga. Tapi kalau yang nak belajar, yang nak jumpa, nak bawa laptop, nak siapkan terus dalam kelas, ialah pada 28 Julai. Okey. Kita tulis FB dan Google lah. FB, Google X ni dia bukan versus pun, dia feed kan. Sekarang orang feed kan, maksudnya dia orang ada any collaboration ataupun any collaboration lah together kalau ada kan FB dan Google. Sebagai usahawan, maksudnya sebagai usahawan macam kita lah, kita kena pakai dua-dua lah. Bukan dua-dua je, kita kena pakai semua. Kalau kita ada yang lain, kita pakai jugalah yang lain. Okey. Dua organisasi ni ialah dua organisasi yang berlainan. Dia ada staff yang berlainan, dia ada investor yang berlainan, dia ada sewa kedai, dia ada office yang berlainan, dia ada business model yang berlainan. Tapi basically kesamaan mereka ialah kedua-duanya menjana duit melalui iklan. Maksudnya bayaran iklan. Macam kalau Cik Su nak, kalau orang cari Suraya Ali atau orang cari trainer online marketing Malaysia dan keluar website Cik Su kena bayar Google lah. Ataupun Cik Su nak, kalau orang cari ataupun orang cari dan Cik Su keluar di Facebook, Cik Su kena bayar dekat Facebook. Basically that's the idea kan. Cuma beza dia, pemasaran Google dia ada beberapa, dia ada dua lah paling senang. Satu, bila orang Google kita keluar, dia panggil search carian dekat situ. Nombor dua, search advertising. Maksudnya orang cari, kita keluar. Nombor dua ialah bila orang tak cari tapi dia tengah guna YouTube contohnya, ataupun dia tengah melayari any blog yang berkaitan, iklan kita keluar. So, Cik Su tulis kat sini FBIG. Satu ialah this. Satu ialah search, satu ialah display. Search ni bila kita Google dan dia keluar lah. Display ni bila kita tak cari tapi bila kita tengah tengok any video yang related atau blog yang related, dia akan keluar. Dia akan keluar lah. Okay, so ini ialah cara pemasaran di Google. Cara pemasaran di Facebook pula, bila kita bayar Facebook Ads, dia akan keluar dekat orang-orang yang mungkin berminat terhadap bisnes kita. Dia mungkin berminat kan. Cik Su tulis maybe lah. Maybe berminat. Maybe tak berminat, maybe berminat. So dia akan keluarkan. Okay. Beza dia, kalau lah kata Cik Su saya tak nak lah buat Google ni kan. Pening lah kepala saya Google, SEO kan. Nak kena belajar lagi, nak kena datang kelas Cik Su lagi, nak kena subscribe usahawan lagi kan. Lepas tu nak pergi lagi kelas under usahawan lagi. Kalau nak buat satu je, dekat Facebook lah ataupun IG, yang dia akan mungkin keluar dekat orang yang berminat. Cuma banyak organisasi yang besar dia dah mula buat pengiklanan di Google, pengiklanan search, di search, sama ada menggunakan Google Ads yang ruang yang berbayar macam tadi tu dekat atas ni. Macam ni, ataupun dia gunakan yang organik sebab kemahuan ataupun kemahuan orang yang nak beli barang tu, bila dia cari sendiri, dia 8.5 kali lebih tinggi berbanding iklan tu just lalu dekat dia. Boleh faham maksud Cik Su? Maksudnya kan,
katalah Cik Su nak beli tudung. Tudung kan, Cik Su tudung. Tudung sarung warna kuning. Contoh kan. Cik Su pun Google. Ataupun mungkin cari dekat Facebook. So, bila Cik Su cari benda tu, dia akan betul-betul sebenarnya nak beli. Memang masa tu tengah tengok, scroll, tengok-tengok gambar. So, boleh tukaran niat daripada tengok-tengok kepada beli tu 8.5 kali lebih tinggi berbanding yang iklan tu tiba-tiba sajalah ada dekat kita walaupun kita bukannya nak beli. 8.5 kali. Jadi banyak organisasi besar dia kalau boleh Facebook pun dia guna, banyak metod lain pun dia guna, cuma dia still tak nak tinggalkan carian yang organik ni sebab kalau kita convert kan penukaran daripada niat tengok-tengok saja dan nak beli tu ialah 8.5 kali. Jadi kawan-kawan, usahawan, tuan-puan memang kena ada blog, memang kena ada website, memang kena buat pemasaran secara organik. Kalau katakan bukan diri sendiri yang buat, kita upah orang lah untuk buat, kita upah orang, kita hantar staff dan boleh mula ada team ataupun boleh mula ada target untuk berada dekat first page Google. Okey, sebelum tu mungkin kawan-kawan yang berada dekat page so nak minta kongsikan. Kongsikan ni maksud dia kena klik, kena copy link. Kalau guna handphone boleh copy link kan? Sekejap saya tengok. Terehat sekejap. Kalau ada nak tanya soalan, boleh tanya soalan dan Isyam Robin kata salam. Hai salam. Boleh Isyam boleh kongsikan like, komen dan share ke page ataupun FB Isyam. Rehat sekejap. Hang sekejap Boleh. Kawan-kawan boleh komen, boleh share. Lepas ni Cik Su sambung balik. 10 minit. Lama sangat 10 minit tu kan. 3 minit. Kalau ada tanya soalan, boleh tanya soalan. Okey. Kita sambung dekat bahagian SEO dan juga blog dan SEO. Bila SEO ni ada soalan Salwa, Cik Su, kalau blog baru boleh masuk ranking tak? Maksud Salwa boleh masuk maksudnya macam hari ni baru buat, kita nak masuk macam esok macam tu kan? Okey, dia ada banyak faktor lah. Cik Su jawab dulu soalan Puan Salwa ni. Dia jawapan dia Cik Su terus jawab, paling senang sebenarnya boleh. Tapi dia ada beberapa perkara yang kena dilihat. Pertama sekali ialah bila dia baru ni apa? Baru ni maksudnya it could be dia punya dia betul-betul fresh barulah, domain baru, nama baru, nama tu orang tak pernah pakai lagi, tak pernah exist lagi dalam internet. Contohnya tu consider baru jugalah. Ataupun ada orang dia dah ada artikel-artikel lama, so dia tinggal pindahkan je ke, ataupun dia dah lama dah beli website tu tapi dia baru je tambah ruang untuk tulis blog. So dia ada banyak kategori baru. Tapi katalah baru masuk kelas dan baru start tulis, maksudnya baru buat masuk kelas, baru tulis dan baru tu kosong, tak pernah ada apa-apa. Jawapan dia memang boleh. Cuma bila kita baru ni, kita faham Google punya perangai. Dia bukan Google punya perangai macam kita, sama je perangai dia macam kita. Nombor satu, Google ni suka benda yang original. Original tu maksud dia, kalau kita buat website, ada orang dia buat website, dia kata saya nak buat website, saya nak buat yang macam, saya nak kumpul orang punya artikel, saya nak share di website tu, di blog tu. So saya nak naik dekat page pertama.
Boleh juga, cuma Google tak berapa suka sangat. Sebab pilihan untuk berada dekat first page ni ialah Google yang pilih. Jadi kadang-kadang kita dah buat pun kita tak dapat juga. Kita dah patuh semua pun kita tak dapat juga. So bila kita check balik, kita tengok kebanyakan konten dalam page tu tak original. Maksudnya kita just copy paste daripada website lain. Google macam kita juga tak suka plagiarism. Maksudnya dia tak sokong lah kalau kita ambil je tulisan orang lain, paste je masuk. Dia susah nak naikkan kita dekat first page. Jadi kalau kita betul-betul nak naik first page, pastikan tulisan tu original, tulisan kita sendiri. Kalau kita edit tu janganlah sama sangat macam orang lain punya. Tukarlah ayat tu, baca boleh, kemudian tukarlah dia punya susunan. Ataupun kalau macam tak ada idea juga, copy dia punya tulisan tu dan kreditkan semula. Tapi bila kita kreditkan semula tu, dia baguslah untuk etik, cuma dia tak membantu pun dekat SEO. Jadi Google sangat suka tulisan yang original. Jadi kalau Salwa ataupun kawan-kawan yang lain nak buat website baru dan nak naik sangat kat first page, pastikan tulisan tu original, tulisan kita sendiri. Katalah, Cik Su, saya nak kata original tu tak juga sebab saya ambil dekat Facebook saya sendiri, dia kata kan. Boleh, tapi kalau boleh, dah lepas pindahkan copy masuk dekat blog kita tu, delete yang dekat dalam Facebook tu. It will take about a few days atau a few months juga atau a few weeks untuk dia clearkan cache and everything, clearkan sebelum kita punya tulisan dekat blog tu consider original. Tapi kalau itu je pilihan yang kita ada, sebab kita dah ada tulisan pun dekat kita punya Facebook, so copy masuk dan delete dekat Facebook page tu. Kemudian berikan link yang baru YouTube tak, kita punya Google tu dekat kita punya page. Katalah kita punya page nama ABC, kita punya website pun nama ABC juga. So tulis kat abc.com dan sharekan dekat FB ABC tu. Itu yang satu original Nombor 2, Google ni dia suka tulisan yang evergreen. Evergreen. Apa itu evergreen? Ni evergreen. Evergreen ni maksud dia tulisan tu bila orang baca, sama ada orang tu dia dah baca, dia masuk tahun ni ke, tahun depan ke, 6 bulan lagi ke, ataupun 2 tahun lagi ke, 3 tahun lagi ke, dia masih boleh guna, ataupun masih boleh baca. Masih boleh baca dan masih applicable tulisan tu. Contoh-contoh tulisan macam kalau macam Puan Syarina kan, Puan Syarina nak tulis tips delete Facebook page, tips untuk add role dalam Facebook. Maksudnya selagi dia tak cepat tukar benda tu, maksudnya evergreen, boleh digunakan dengan lama. So dia suka tulisan yang evergreen. Ada tulisan yang memang ditulis dekat certain blog yang dia tak target untuk evergreen. Contohnya topik-topik yang viral, ataupun contohnya orang ni bercerai, ataupun topik yang tak, tapi kebanyakan topik dia banyak yang evergreen lah. So tulis tulisan yang boleh boleh customer tu bila dia baca bila-bila pun dia still boleh guna dan pakai. Itu antara untuk jawab soalan Salwa, macam mana blog baru nak naik dekat ranking first. Tulis tulisan yang original, nombor 1. Nombor 2, tulis tulisan yang evergreen. Nombor 3 ialah sedikit teknikal lah, tak teknikal sangat pun. Dia sikit je, cari dekat bahagian setting dan enablekan untuk Google search ataupun cari ataupun index kita punya blog tu. Paling cepat bila student Cik Su dia belajar kan, dia balik paling cepat dia boleh naik, belum lagi first page tapi mungkin dalam ranking, maksudnya dalam page kelima. Ranking tu maksud dia ialah dia berada dekat page 1 sampai 10 tu. Tu ranking lah. Yang ni. So ranking tu maksud dia berada dalam page tu. Paling cepat Cik Su pernah tengok seorang peserta dia berada dekat page nombor 5 masa tu, lepas 1 ke 2 minggu belajar. Tapi perkara ketiga, kalau katakanlah nombor 1 dah original dah tulisan kita ni Cik Su, nombor 2 evergreen dah ni tapi tak naik lagi. Sebab blog kita baru, kita kena rajin update. Bila rajin update ni maksudnya kita kena
extra work, lebih kerja berbanding orang lain. Macam katalah orang lain ni dia kerja relax-relax je. Contohnya dia kata, alah seminggu sekali update, boleh lah update blog seminggu sekali. Kita tak boleh sebab blog kita tu kosong. Jadi tak banyak tulisan. Jadi kita kena penuhkan dengan banyak tulisan, di mana Google suka blog yang ada banyak informasi. Dia bukan satu je, maksudnya baru update satu tu je kita berharap tulisan kita tu akan naik dekat first page. Dia suka yang banyak. Banyak tu pula dia bergantung. Kadang orang dia tanya, Cik Su berapa banyak saya kena tulis kan? Banyak ni dia bergantung kepada kita panggil dia blog orang lain. Macam contohnya kita nak naik, katalah Cik Su nak naik sebagai online marketing trainer. Kata contoh kan, online marketing trainer. Bila Cik Su nak target, okey, nak naik page pertama top 3 dekat online marketing trainer bila orang cari. Bila Cik Su buat macam tu, ikut tips tadi, nombor 3 ialah nombor 1 kena original, nombor 2 kena evergreen, nombor 3 kena banyak kan. Banyak tu berapa banyak Cik Su? 10, 20, 30 for certain orang 3 pun dah banyak kan. Apa maksud banyak ialah kita kena tengok balik page, kita cari online marketing trainer, kita tengok online marketing trainer Malaysia. Kemudian kita tengok orang yang berada dekat first page tu, top 3 tu, berapa banyak tulisan dalam dia punya blog. Kalau dalam blog dia ada 100, kita kan nak dapatkan page first atas daripada dia. Maksudnya ataupun kat tempat dia sekarang. So kita kenalah tulisan kita sebanyak ataupun lebih banyak daripada dia punya tulisan di blog. Boleh faham Maksud banyak tu ialah kita kena tengok orang ataupun siapa punya blog yang sekarang ni berada dekat first page. Kalau dia ada, kalau kita masuk dan tengok lah dia punya 3 je Cik Sul, boleh je naik first page. So kita punya buatlah, tulislah 5, 6. So dia bergantung kepada siapa yang berada dekat first page tu sekarang. Sebab tu jadi benchmark kita lah untuk kita berada dekat first page. So nombor 1 kena original, nombor 2 kena evergreen, nombor 3 ialah kena banyak, bergantung kepada orang yang sedia ada berada dekat first page. Tapi katalah tips yang ekstra, kalau ada orang dia buat blog, dia nak blog campur-campur. Maksudnya Cik Su ada satu blog nama dia Luna Story, dia campur-campur. Campur-campur tu kan pasal movie ada, pasal resepi ada, pasal tips ada, pasal kisah pergi pejabat pos ada. Dia campur-campur. Google lagi suka ataupun blog yang cepat naik dekat first page ialah yang ada niche. Ada niche ni maksud dia ada niche. Ada niche. Maksud dia, kalau kita ni kan topik pasal online marketing, kita punya blog tu pasal online marketing je. Kalau kita punya blog tu pasal katalah kita buat satu blog XYZ pasal memancing, dia memang pasal mancing je. Kalau kita punya blog tu def.com pasal makeup ataupun kecantikan, niche tu je, kecantikan tu je. Jadi website ataupun blog-blog yang ada niche ni dia akan lagi senang naik dekat first page compared to yang tulis campur-campur. Boleh faham ada niche. Bila ada niche, apa yang kita nak tulis, katalah Cik Su saya blank lah, tak tahu apa nak tulis kan. Ada tak kawan-kawan yang merasakan macam, ada orang dia rasa penulisan tu susah. Bagi yang rasa tulisan tu susah, dia ada banyak tips lah yang boleh dibuat. Bagi yang merasakan paling senang, upah orang lah. Sebab kalau kita rasa kita tak boleh buat, kita kena upah orang lain lah untuk buat. Tapi kalau katalah nak buat sendiri dulu, maksudnya nak buat sendiri tu, saya nak buat sendirilah apakah yang saya boleh tulis. Tapi sebenarnya kita bukan tak pandai, kita belum belajar lagi. Banyak juga bahagian yang Cik Su belum pandai lagi dan kena belajar dengan cikgu dan juga tuan-puan juga kan. Okay, katalah Cik Su saya memang tak ada idea. Cik Su tuliskan kat sini. Teknik for
wife 4 isteri, 1 suami. How? 1 husband, 4 wife. Tapi kita tukarkanlah kepada teknik untuk penulisan iaitu 1 how. How ni satu how. Kalau W ni ada why, what, where, when. Okay. Maksud dia satu husband, 4 wife. So bila kita nak tulis satu artikel tu ataupun satu post lah, kita panggil satu post, dia perlukan ini teknik paling senang untuk orang yang dia tak tahu nak mula dekat mana. So for what? Contohnya topik kita tu tentang kerepek. Boleh? Kerepek kita kan. So kita ceritalah. Okay. Ataupun kita mesti ada brand kan. Brand kerepek ABC ni mula beroperasi sejak kita beritahulah tahun 2007. Kerepek ni menjual kerepek ubi, kerepek kentang, kerepek. Kita ceritalah what apa benda kan. Apa benda ni kalau tak ada idea what ni apa, Cik Su macam mana nak kenalkan diri? Alah, kalau kita jumpa orang macam mana kita kenalkan diri kan? Saya jual kerepek saya ni ada kerepek kentang, ada pedas, ada tak ada, tak pedas pun tak apa, budak-budak pun boleh makan. Itu dah penerangan lah tu what kita kan. Okay, itu yang pertama. Okay, untuk what, kemudian kita boleh masuk yang next what. Lepas what kita boleh buat what pun dah boleh satu perenggan dah. Ni what. Dan kita pergi why. Siapa yang nak tambah why? Kenapa kita jual kerepek contohnya? Kita boleh cerita balik history sejarah. Saya jual kerepek ni dulu sebab saya suka kudat-kudat. Contohnya suka makan-makan. Saya selalu tengok makanan banyak sangat garam ke. So apa kata kita buat something yang elok, sihat. Contohnya kan. Ataupun ada orang dia buat sebab saya nak tolong mak saya sebab mak saya dah lama berniaga. So mungkin sekarang zaman online marketing, sekian-sekian. Kita cerita je lah why, kenapa kita meneruskan ataupun buat bisnes tu. Contohnya kan. Kemudian kita masuk dekat where. Where lah kan. Where ni ialah kat mana nak beli. Kita boleh bagi tahu kerepek kita ni boleh dibeli di, kita bagi tahu laman web kalau dia nak beli kat laman web. Kita bagilah nombor WhatsApp kalau nak orang tu WhatsApp, ataupun kita bagilah nombor Facebook ke, something yang macam mana orang tu boleh dapatkan. When pula, when ni dia bergantung. Ada orang dia perlukan when macam tadi, kerepek ni bermula tahun bila, kemudian kita berpindah kat kilang mana bila. Kalau kita saja nak ceritalah di dalam posting itu. Dan yang terakhir sekali how ni dekat sini, katalah ni perenggan kan, dekat sini je dah dapat 4 perenggan dah. So dah settle dah. Belum settle lagi lah, tapi kita kena tambah dengan how ni pula kita boleh tambah antara dia ialah tips. Contohnya tips, ni tips how, macam mana menikmati kerepek ini. Tapi jangan satu je, jangan bagi 3 perkara tu, ataupun macam mana menikmati 7 cara menikmati kerepek ni. Jangan tulis dalam satu perenggan, buatlah 7 perenggan. So nombor 1, nikmati bersama keluarga waktu menonton TV. Contohnya letak je dalam pinggan, lepas tu makan ramai-ramai, cicah dengan sos. Contoh kan. Nombor 1. Nombor 2 apa? Waktu kerepek ni juga boleh waktu nak orang kahwin kan, kalau orang letak kerepek kan dekat atas meja, so boleh dekat situ. So tu dah tips kedua. Jadi kalau lah 4 perenggan ni campur dengan 7, banyak tu kan, 4 campur 7 dah 11 perenggan untuk satu artikel. Jadi dah settle lah masalah ataupun situasi yang tak tahu nak tulis apa dekat blog tadi tu, sebab dah ada 11 dah perenggan, iaitu 4 tu what, why, when, where, kat mana nak beli kerepek, kalau ni contoh kerepek lah. Dan lagi satu tu how, 7 cara menikmati kerepek itu. So itulah antara tips untuk penulisan. Kalau kawan-kawan ada soalan, so kita akan berakhir lebih kurang pukul 12.07. Sekejap je lagi. Mungkin yang terakhir nanti Cik Su boleh jawab soalan. Tapi ada orang tadi terberhenti, dia tanya, Cik Su, dia kata, Cik Su, saya ni, dia katakan tadi, kalaulah dia punya bisnes macam tadi ABC Sdn Bhd,
ABC Sedia Berhad tu dah berada kat first page dah Cik Su. Kira okey lah tu kan. Okey, tapi boleh tambah baik lagi. Maksud tambah baik tu ialah bila kita nak berada dekat internet, Cik Su bukakan. Okey, kalau kita nak berada dekat internet, kita kena nombor satu, orang cari brand kita dan kita keluar. Contohnya brand kita tu, kalau kita punya brand keropok kerepek ABC, so orang Google lah, Google kerepek ABC, website kita patut keluar. Kalau website orang lain keluar, maksud dia bagus sebab orang tulis review, baguslah orang tu tulis review untuk kita kan. Tapi still kena website kita keluar juga sebab rumah orang lain, rumah tu consider website lah. Website orang lain kita tak boleh control isi dia. Macam rumah orang lain kita tak boleh kemaskan kan, tapi rumah kita boleh kemaskan dan kita boleh tulis apa yang kita nak, pembaca faham. Okey, tu nombor satu lah, iaitu orang cari brand. Orang cari brand kita keluar brand. Ni nombor satu, orang cari brand. Nombor dua, katalah macam mana nak cari, Cik Su macam mana nak mantapkan lagi. Maksudnya nak ukur yang kita punya kemantapan blog ataupun kemantapan website kita kat website. Nombor dua ialah bila orang cari kita punya servis. Okay, servis. Maksud dia, contohlah macam Cik Su kata tadi, Cik Su ni online marketing trainer kan. Kalau orang cari online marketing trainer Malaysia, patutnya dah berada kat first page. Kalau belum, macam sekarang belum, maksudnya Cik Su kena buat sesuatu lah. Nombor satu tadi, Suraya Ali. Kalau orang cari, insyaAllah dah naik dah. Tapi nombor dua ni, servis belum naik lagi. Jadi kita kena buat. Ada orang, walaupun macam tadi kerepek ABC, tapi servis dia ialah kadang-kadang kita saya punya servis kerepek lah Cik Su. Kita mesti ada servis, contohnya pembekal kerepek sedap, pembekal kerepek ubi, pembekal kerepek Selangor. Kita mesti ada nama ataupun borong, apa servis kita buat. Borong kerepek, contoh kalau kerepek. Kalau aiskrim, pembekal aiskrim homemade. Ataupun bagaimana nak tapi servis lah, nak sewa baju pengantin, tapi dia kena ikut lokasi bisnes tu juga. Sebab kalau nak sewa baju pengantin, kalau kita nak kahwin dekat Kuala Kangsar, kita nak sewa baju pengantin tu biasanya sama ada kita kat Kuala Lumpur kalau kita kerja kat sini, dan juga atau Kuala Kangsar lah kan. So maksudnya kita punya blog tu kena ada lokasi nak sewa baju pengantin Kuala Kangsar contohnya, sebab dia kena ikut nature of business juga. Macam kerepek tadi dia boleh post. So kalau katakan Cik Su beli dekat Terengganu sekalipun, Cik Su Google keluar Terengganu, dia still boleh postkan kepada Cik Su kat Kuala Lumpur kan. So depends. Servis ni ada certain orang dia kena bubuh dia punya lokasi. Contohnya ada kawan Cik Su lokasi. Macam semalam dia share dia peguam hartanah dekat Bangi. Dia cakap kan ada seorang klien datang ke office dia cakap dia Google cari peguam hartanah Bangi. Dia memang nak peguam hartanah Bangi, Kajang, Putrajaya. Dia tak nak lain-lain lah. Satu faktor jauh kan. Faktor lokasi. So dia kena ada lokasi. Nombor 3, kalau katakan okey, lokasi pun kalau orang cari, saya dah jumpa dah Cik Su. Macam ada satu bisnes Cik Su, nama dia Luna Tots. So kalau orang cari Luna Tots, dia dah ada kat first page. Nombor 2, kalau orang cari macam blog susu ibu, apa servis dia tu dah ada dah. Nombor 3 ialah masalah. Masalah ni ialah contoh dia ada bisnes yang dia menyelesaikan masalah. Contoh dia macam tadi kita ada Coach Fast kan. Coach Fast dia buat bisnes tayar, Konoha Tires. So bila dia buat bisnes yang menyelesaikan masalah, bila orang cari dia kena berada kat first page. Contohnya nak tukar tayar Selayang contohnya. Sebab dia kena tahu, kita kena tahu juga macam mana customer kita cari. Cik Su tak pandai beli tayar, tapi maksudnya kalau dia beli tu dia kisah tak pasal lokasi. Kalau pasal lokasi dia kisah, kenalah tulis nak tukar tayar Selayang, ikut kita punya tempat. Nak tukar tayar Gombak, nak tukar tayar Ceras, contoh dia kan. So kita menyelesaikan masalah. Kalau ada bisnes Cik Su yang Luna Tots tadi tu, bila orang cari brand Luna Tots. Nombor 2, servis blog susu ibu.
ataupun breast pump terbaik. Nombor 3, selesaikan masalah untuk kalau orang cari susu ibu sikit, kalau orang cari nak tambah susu ibu, kita sepatutnya berada dekat first page. Okey. Lagi lebih kurang 6 minit, so kita dah nak berakhir. So sebelum berakhir, mungkin ada kawan-kawan yang akan tonton video ni bila dah balik kerja, bila dah lapang-lapang nanti kan. So apa yang kita recap balik lah. Kita belajar apa daripada yang pertama tadi. Nombor 1 ialah blog ni ialah dia tak ada beza dengan website. Siapa yang ada website, dia boleh tambah ruangan untuk tulis blog. Siapa yang dah ada blog, dia boleh jadikan dia punya blog tu berbentuk website. Kedua-duanya sama. Tapi website kena ada blog sebab content, maksudnya bila dia cari kan, Google tu kan dia sejenis engine dia cari, kita kena ada content, ada isi, barulah boleh Google tu letakkan kita kat first page. Kalau website kita kosong tu maksudnya ada alamat kita, adalah 2 baris servis kita, adalah 3 baris produk kita, kita tak dapat lah, bolehlah cikgu kata tak dapat lah berada kat first page sebab orang lain yang sama bisnes macam kita, dia tulis banyak dalam dia punya website atau dalam dia punya blog. Boleh nombor 1, blog tu ialah sejenis website. So sama, blog tu ialah sejenis website. Nombor 2 ialah SEO tu apa? SEO ialah Search Engine Optimization. Search Engine Optimization maksud dia ialah bila orang cari, bila orang Google, website kita tadi yang kita buat tadi tu mesti berada dekat first page. Dah lah first page kena dekat top 3. So, barulah kita betul-betul dapat buat SEO. Jangka waktu yang orang biasa buat SEO ni, dia akan ada yang paling awal. Kalau paling awal maksudnya satu post boleh naik dekat first page. Paling cepat Cikgu pernah buat 6 jam. Paling lama, dia lamalah kadang-kadang sampai 3-4 bulan pun tak naik lagi tulisan tu. So, dia ada cara-cara lagi lah macam mana nak naikkan. Tapi ni dia punya target dia lah. Ni nak naik kat first page, ni first page. Sebab kalau tidak ada banyak page kan kat bawah ni. Bawah ni ada banyak page Google. Kita nak naik first page dan kita nak duduk dekat top 3. So, itu ialah target kita. Okey, nombor 3, SEO, nak naik top 3. Nombor 3 ialah apa dia, Facebook dan Google. Ini FB dan juga Google. Ini untuk feed. Google ni dia ada 2 jenis iklan. So dia nak search punya iklan ataupun display. Search ni maksudnya orang cari, kita keluar. Display ni maksudnya orang tengah melayari certain website dan kita keluar. So itu ialah display. Facebook pun sama. Kita keluar ni maksudnya website kita keluarlah dekat Google. Facebook ni orang tengah scroll Facebook dan iklan kita keluar. So berbanding, bukan berbanding. Satu cara search ni ialah bila orang cari kita keluar, dia dapati 8.5 kali orang lagi suka membeli ataupun bukan lagi suka membeli, lagi prone untuk membuat pembelian bila dia sendiri yang search compared to bila benda tu lalu dekat dia. Jadi ramai orang, organisasi besar, kita pun besar juga, dah mula nak gunakan search supaya bila ada orang Google, kita yang keluar dan dia akan terus beli daripada kita. So kita pun kena start ada blog dan juga website. Seperti yang Cikgu kata, kalau kita baru mula, dia akan ambil masa 3 ke 6 bulan untuk kita mula berada dekat first page. Sebab kadang-kadang hari yang kita belajar tu, kita balik tak buat lagi kan. Okey, kemudian apakah yang, macam mana Google suka kita duduk first page kan? Okey, ni kita recap sebelum kita berakhir. Ialah dia suka something yang original. Original maksudnya tulisan tu tulisan kita sendiri. Kalau bukan tulisan kita, tulisan staff kita, tapi tulisan tu hanya untuk kita punya blog ni. Kalau kita ada tulisan dekat FB macam tadi kan Puan Syarina tanya, Puan ada tulisan di FB, copy dulu kat blog, kemudian boleh delete yang berada dekat Facebook page tu. Ataupun tulis sikit je dekat Facebook page tu dan suruh orang read more dekat kita punya blog. So dia suka something yang original, dia tak support plagiarism dan kita pun tak suka kalau tulisan kita orang ambil dan cakap tulisan dia kan. Ataupun
tak cakap pun tak credit back. Kalau kita ambil tulisan orang, kita kena copy, kita kena tulis lah semula kita ambil daripada siapa. Nombor 2, dia suka tulisan yang evergreen. Evergreen ni ialah bila kita baca bila-bila pun kita still macam boleh pakai lagi. Untuk bisnes yang menceritakan tentang teknologi, dia mungkin kadang-kadang takut tak valid dah, tapi dia tak akan jauh sangat lah. Dia tak akan jauh sangat tak valid tu. Tapi kalau macam tips, tricks tu boleh tulis sebab dia suka yang bila orang Google dan kita naik. Sebenarnya point dia ialah dia nak something yang bermanfaat kepada pengguna Google tu sendiri. Dan yang last kena banyak. Banyak ni maksud dia, kalau kita nak naik first page untuk satu kata carian, tadi katalah Cik Su kata bengkel lah pula, contoh bengkel kan. Let's say lah kita ni ada bengkel dan kita nak orang cari bengkel kita tu, kita duduk kat first page. So kalau kita nak, kita kena tengok first page tu siapa yang berada kat first page. Bila kita tahu siapa, barulah kita boleh buka, kita tengok berapa patah perkataan dia dan berapa post yang dia ada. Post tu maksudnya tulisan yang dia pernah tulis. Kalau 100, maksudnya kita kena ada 100 jugalah, sebab 100 ataupun lebih, sebab kita nak ambil tempat dia. Kalau kita nak ambil tempat dia, kita kenalah add part ataupun sama level dengan dia ataupun lebih lagi. Boleh itu 3. Tadi ada soalan Puan Salwa, kalau blog baru boleh tak naik first page? Jawapan dia boleh. Tapi dia kena tengok yang 3 tips tu, dan satu tips yang tambahan iaitu dia mestilah niche. Niche ni maksud dia kalau boleh, bukan mestilah, blog yang niche lagi mudah naik. Contohnya kalau pasal kesihatan, kalau pasal breastfeeding, pasal memancing, pasal kereta. Niche ni maksud dia dia mengumpulkan satu kumpulan orang yang minat topik tu setempat. So bila dia yang dekat bawah ni ialah untuk tips. Ada orang dia tak tahu nak tulis macam mana, so tak tahu dia nak tulis macam mana, so pergi dekat sini, boleh buat tips yang for 1H, satu husband for wife, satu husband for wife, 1 how, kemudian ada what, when, where, why. So kita ulas daripada situ. Kalau sini 4W ni kita dah boleh dapat 4 perenggan. So tadi Cik Su tunjuk dekat tips ni, katalah 7 tips kan. Kalau banyak sangat 3 tips pun dah cukup. Kalau 3, maksud dia 3 campur dengan 4 dah 7 kan. So dah dapat 7 perenggan. So untuk satu kita punya tulisan tu cukuplah 7 perenggan kan. Kalau 7 perenggan tu katalah satu perenggan tu 100 patah ataupun kod bilas. So satu artikel tu kita dah boleh dapat lebih kurang 500 ke 700 patah. Okey. Yang terakhir sebelum kita berakhir, dah habis dah, iaitu bagi yang nak cari apa yang dia nak berada kat first page. Maksudnya dia kata nak first page tapi nak apa kan, nak orang jumpa apa, ialah pertama sekali ialah bila orang cari kita punya brand, kita kena duduk dekat first page. Brand tu ada orang dia tak brandkan diri dia brandkan nama perniagaan dia. So bila orang cari kena duduk kat first page. Nombor 2 ialah dia punya servis. Ada bisnes yang orang nak servis tu, contohnya makeup ikut lokasi, temerloh, makeup kemaman. So dia bila orang cari, dia kena naik kat first page. Dan macam nak tahu, sebenarnya paling mudah tanya orang apa yang orang cari. Kadang-kadang kita ni declare diri kita tak sama yang macam orang cari. Katalah kita declare kita master trainer, usahawan, contoh kan. Tapi orang cari online marketing trainer, contoh kan. So macam dulu bila Cik Zu lactation consultant, kami barisan konsultan susu ibu. Tapi orang tak cari macam tu. Orang cari susu ibu kurang, nak cari kaunselor susu ibu. Maksudnya apa yang orang cari. Orang ni prospek kita kena tengok balik betul ke ataupun lain apa yang kita declare diri kita dekat internet tu ataupun dekat blog kita. Nombor 3 ialah masalah. Masalah ni maksudnya bagi kita lagi kenal customer kita, dia cari macam mana. Contohnya apa masalah dia sebenarnya membuatkan dia menemui kita. Apa masalah dia yang membuatkan dia menemui kita. So contohnya kalau Cik Su nak buat blog, nak tips buat blog, nak belajar online marketing, nak buat online marketing, apa kemahuan dia atau masalah dia yang membawakan dia ke sini. Ataupun mungkin Facebook ads tak boleh jalan, ataupun
blog tak naik ranking page. Apa masalah dia membuatkan bila dia Google tu dia sepatutnya menjumpai page kita. Okay, so with that dah pun berakhir sesi 1 jam. Video ni boleh dikongsikan, boleh di-komen, boleh di-share, boleh di-like, komen dan share kepada kawan-kawan usahawan yang lain, kepada kawan-kawan yang nak buat bisnes, kepada kawan-kawan penulis, kepada kawan-kawan pensyarah yang memerlukan. Sebab bila kita tulis something, kita tak naklah tulisan tu terbiar dekat situ. Nanti kita je yang tengok. So kita kenalah naikkan dia dekat page pertama Google. So hari ni kita belajar tentang SEO for Google. Nanti ada hari yang lain mungkin kita akan ada sesi untuk SEO untuk Facebook, SEO untuk Instagram. Ada berbeza sedikit tapi tak jauh beza dia. Dan teruskan bersama page e-usahawan MY sebab dia ada banyak lagi coach-coach yang akan kongsikan tips setiap 1 minggu 2 kali. Teruskan bersama, like, kalau boleh buat see first supaya tak ketinggalan tips-tips percuma ataupun kelas-kelas daripada e-usahawan MY. Terima kasih kerana menonton dan semoga kita berjumpa lagi, dan details untuk kelas 28 Julai akan ditinggalkan di bahagian komen. Thank you.